Dan saya rasa dan saya percaya saudara-saudari semua mungkin rasa dah relax sikit. Buka mata, buka telinga, cuma mendengar apa yang bisa saya akan sampaikan kepada saudara-saudari semua. Dan sesungguhnya perkara apa yang kita lakukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila orang bercakap, yang baik itu daripada Allah. Yang banyak kelemahan dan kekurangan itu ada daripada nafsu, kelemahan, kekurangan diri kita sendiri. So saya tidak akan mengurai pada untuk mengulas lagu tersebut, sebab bait-bait ungkapan begitu jelas. Maknanya sebab Allah Subhanahu Taala sentiasa dekat dengan kita, tetapi kita kena berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu daripada caranya. So the next slide. So seperti yang saya tanya tadi, sebab sementara menunggu, dan pada saat ini, walaupun kita stres tadi kan, kita rasa agak stres, tapi bila kita mendengar sesuatu yang sesuai dengan jiwa dan naluri kita, insya-Allah kita akan rasa benar, relax. Betul tak? Anda rasa tak sekarang? Anda rasa tak? Kan? So alhamdulillah. Maknanya ada satu perkara yang boleh menghilangkan rasa kegelisahan, kecelaruan emosi. Bila mana kita cuba untuk memperbaiki diri kita, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dengan yang termampu oleh kita. Okey. Jadi saya tak berceramah agama. Jangan terlalu relax. Nanti saya ingat bahasa cikgu Inggeris saya, garis lurus. Bukan dia sebut tak garis lurus, dia garis lulus. Okey, saya tak mau keluar perkataan garis lulus nanti. Okey, jadi garis lurus. Jadi ini adalah merupakan gambaran wajah-wajah kita. Wajah-wajah kita maknanya terpulang kepada kita untuk melihat di manakah keadaan kita. Yang mana ini adalah merupakan gambaran emosi apabila kita dalam keadaan tidak tenang, bercelaru, stres, emosi tidak begitu dapat dikawal. Seperti mana berlakunya, kebetulan juga berlaku pindah bilik tadi, gambaran daripada wajah-wajah, kan, kebetulan. Tapi bila kita cuba untuk mengisi kekeliruan, kegelisahan itu dengan suatu perkara yang betul, insya-Allah kita akan kembali tenang, kita relax, dan saya dapat melakukan malam ini ceramah saya insya-Allah lebih bermakna, lebih bersemangat untuk meneruskan sehinggalah kepada slide yang terakhir dan seterusnya. Ada mau share? Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, dan saya rasa tuan-tuan, saudara-saudari, maklumlah, saya rasa bercakap di depan para bijak pandai,
selected student. Kalau ikut saya, umur saya pada masa tuan-tuan saya tidaklah pandai sangat. Sebab IQ saya tak berapa bagus. Sebab saya tak pergi overseas. Saya pergi local C. Okey, local C daripada Sarawak ke KL. Okey. Jadi saya daripada Sarawak pergi ke Selatan, Pak local C. Walau bagaimanapun di situ, maknanya kalau kita melihat pengertian IQ itu sendiri, next. Kalau kita melihat IQ itu sendiri, maknanya adalah merupakan melihat kepada kecerdasan intelektual, ataupun kita melihat dia merupakan kepada IQ. Sebab sebelum ni kan, kalau mungkin zaman-zaman Dr. Komarul dulu, dia setiap kali dia nak ni, dia akan mengadakan ujian test IQ test semata-mata untuk menguji, untuk melihat tahap kecerdasan. Tetapi sekarang ini oleh banyak kajian menyatakan bahawa apabila kita ni setengah orang, maknanya tidak semua, bukan di sini, di luar sana, walaupun dia pandai, tetapi banyak perkara-perkara yang tidak elok berlaku. Sebab itu kita lihat bahawa kalau kita terlalu melihat kepada kepentingan kecerdasan minda itu dan tanpa melihat kepada kepentingan sasiah itu sendiri, maka lahirlah dikatakan bahawa mereka-mereka yang pandai tapi masih banyak melakukan perkara-perkara yang bukan kita ni baik sangat, tidak. Tapi cuma kita nak melihat bahawa kita nak melahirkan ada doktor yang minum arak. Kita melihat ada kejayaan mereka jadi jurutera yang makan suap, rasuah dan sebagainya. Itu memang tidak dapat dinafikan bahawa keadaan sistem yang ada. Sebab kita dulu melihat kepada IQ. Memang orang pandai. Kita ambil, oh dia pandai letak, orang pandai letak. Tapi kita tidak menilai kepada kepentingan sosial. Melihat kepada kepribadian dia. Dan sebab itulah timbulnya EQ itu sendiri. Okey. Dan EQ sebenarnya bukan kata tak elok orang pandai. Saya pun nak jadi pandai kan. Tetapi kita perlu seimbangkan bahawa IQ itu dengan EQ. Kalau kita melihat pengertian EQ itu sendiri adalah emotional intellectual, ataupun dia melihat kepada kecerdasan emosi. Okey, kecerdasan emosi di sini bahawa ianya penting untuk kita meneruskan kehidupan itu sebab ianya melibatkan pelbagai perkara seperti mengawal perasaan, tindakan sendiri, mempunyai daya ketahanan untuk mencapai matlamat hidup, boleh mengurus perasaan negatif serta mudah menjalinkan persahabatan dengan orang lain. Kalau kita ada ciri-ciri seperti itu, maka bersyukurlah, berterima kasihlah. Sebab EQ ini adalah merupakan bukan ianya hanya lahir aja you ada EQ macam ni, tidak. Ianya adalah merupakan disebabkan pembentukan oleh keluarga, pembentukan bila kita bercampur dengan kawan-kawan. Sebab itu saya cakap, kalau kita tengok kawan-kawan ni, sebab itu ada istilah don't judge a book by its cover, kan? Dan saya nak beritahu bahawa jangan nilai lelaki dengan janggut dan misalnya. Dan awak lelaki jangan menilai perempuan itu dengan lenggang-lenggoknya. Sebab ini adalah merupakan, itu saya tambah je tadi tu. Itu saya tambah. Cuma sebab itu dikatakan bahawa penilaian kesempurnaan itu, saya bangga. Anda semua adalah merupakan pelajar-pelajar terpilih. Ramai pelajar-pelajar dekat Malaysia, ramai pelajar-pelajar yang memohon untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tetapi anda adalah merupakan mereka-mereka yang beruntung. Satu lagi, kita tidak menafikan rezeki. Dan tidak boleh menafikan rezeki ketentuan. Tapi kita perlu berusaha untuk mengisi borang. Betul? Anda bersetuju? Adakah anda datang sini tanpa mengisi borang? Saya pun kena isi borang. Saya kena interview. Mana Dr. Komarul keluar? Dia pun kena interview. Kan? Sebab itu adalah merupakan proses. Okey? Proses. Maka di sini, ini kalau nak mengupas EQ dengan IQ ini, terlalu panjang. 1 jam pun tak cukup. So at least awak boleh bezakan antara EQ dengan IQ.